Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung pengajian kitab Minhajus Salam. Malam ini muka surat 7, baris 9 daripada atas. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan wajib pula kita iktikadkan bahawasanya Nabi kita Muhammad SAW bangsa Arab lagi Quraisy, iaitu penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, anak Kilab, anak Murrah, anak Ka'ab, anak Lu'ay, anak Qahr, anak Malik, anak Nadar, anak Kinanah, anak Khuzaimah, anak Mudrikah, anak Ilyas, anak Mudar, anak Nazar, anak Mu'ad, anak Adnan, dan bondanya Aminah, anak Wahab, anak Abdul Manaf, anak Zahrah, anak Kilab, dan warna tubuhnya putih. Wajib pula kita sekalian orang Islam kena tahu bahawasanya Nabi Muhammad SAW itu bangsa Arab. Dia asalnya satu je, Nabi Adam AS. Antum min Adam, kamu semua daripada Adam. Kemudian jadilah qabail, jadi macam-macam keluarga, jadi nasab, jadi keturunan, jadi bangsa, duduk pada tempat yang dikehendaki oleh Allah. Maka wajib kita kena tahu Nabi ini bangsa Arab. Orang Arab ini membangsakan manusia ini kepada dua bangsa besar. Yang pertama dia kata Arab, yang kedua dia kata Ajam. Dua tu yang kalau bilangan besarnya lah, Arab dan Ajam. Ajam ni ma siwal Arabi, segala bangsa yang tidak Arab, Ajam lah. Makna kita Melayu, Ajam. Kamboja, Ajam. Orang Jawa, Ajam. Bangladesh, Ajam. Jepun, orang putih. Nah, Arab, Arab lah. Lain pada Arab, Ajam. Jadi banyak-banyak bangsa. Bangsa manakah yang paling mulia? Bangsa yang Nabi kita berbangsanya, iaitu bangsa Arab. Bukan bila bangsa Arab tu mesti mulia. Kebangsaan Arab kena faham baik. Oh, dia ni mulia apa pasal Arab? Bukan maksud gitu. Maksudnya bangsa yang paling mulia bangsa Arab, sebab Nabi bangsa Arab. Kerana itulah. Jadi kalau Nabi akhir zaman ni bangsa Melayu, maka Melayu bangsa paling mulia. Nampak? Kerana apa? Kerana Nabi SAW makhluk yang paling mulia. Faham lagi? Dia makhluk paling mulia. Nampak? Apa mana makhluk lain pada Allah lah. Masuk dengan malaikat, dengan jin, dengan habis segala benda, dengan langit, bulan, bintang. Nabi kita paling mulia. Lebih mulia dari malaikat. Bangsa apa? Bangsa Arab. Kalau orang tanya kita, Nabi ni bangsa Arab ke benda? Tak tahu, berdosa. Itu maksudnya. Kerana kita mengabaikan. Untuk mengetahui perkara yang basic, yang remeh saja tentang Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita tak salah mengetahui biodata, sejarah orang-orang lain yang dulu dan sebagainya. Tapi yang salahnya kita tak tahu biodata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak wajib sampai boleh cerita sirah muka-muka surat, tapi sekadar tahu bangsanya, tahu ibu bapaknya, tahu di mana lahir, tahu di mana kubur, itu wajib. Jangan jawab kita tak tahu. Nabi bangsa apa? Tak tahu pula. Balik awal. Nabi beranak mana? Mesir, Ajeng. Biar tahu Nabi itu lahir di Mekah. Dan kuburnya di Madinah. Jangan kubur kat lain. Kubur di mana? Kubur di Lubnang balik awal. Sekadar tu saja. Jadi siapa yang berbangsa Arab, dia tumpang kemuliaan itu kerana Nabi SAW berbangsa Arab. Dia gitu. Baik, satu persoalan, bolehkah kita bangga dengan kebangsaan kita?
Bolehkah kita bangga dengan keturunan kita? Jawabnya boleh. Okey? Boleh. Rasa bangga kita keturunan Rasulullah boleh. Kita rasa bangga kita keturunan Wan boleh. Kita rasa bangga kita keturunan Nik, Megak semua boleh. Yang tak boleh kita merendahkan bangsa lain. Faham? Kita rasa bangga keluarga kita, silakan. Tapi kita merendahkan keluarga orang lain. Faham? Situ haram. Tak boleh. Kita beli rumah, kita beli kereta Myvi, bayar 55,000, ambil gambar bola Facebook, rasa bangga nak dapat satu nikmat kereta. Salah dah salah. Yang salah kita merendahkan orang lain. Maka Arab ini ada berbagai bangsa, berbagai puak. Maka yang paling mulia ialah Quraisy. Macam kita orang Nusantara lah. Melayu ada, Melayu Pahang, Melayu Terengganu, Melayu Johor, Melayu Deli, Melayu Bengkalis. Banyak kan Melayu? Arab kita juga. Arab yang paling mulia ialah Quraisy. Itu disebut dalam riwayat afdhalun nas Arabiyyun, manusia terbaik Arab, wa afdhalul Arabi, Arab terbaik Quraisyun. Ialah Quraisy. Iaitu siapa Quraisy ni? Keturunan ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib kita tahu Nabi kita ni namanya Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim. Kata setengah ulama, wajib kita tahu setakat tu saja. Nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Lebih pada tu sunat kita tahu. Siapa yang tahu sampai semua silsilah Nabi, lebih baik. Kenapa dia tulis anak di sini? Muhammad anak Abdullah. Anak tu terjemah bahasa Melayu. Bahasa Arab bin. Kita dah pakai bin dalam IC tu, di buku sekolah tu. Bin tu asalnya ibnun. Ingat dah? Bukan benun. Nun. Bagi bawah nun mati bin. Asal dia ada alif. Ibnun. Makna ibnun anak lelaki. Jadi Muhammad ialah Ibnu Abdullah atau Ibnu Abdullah. Ibnu itu anak lelaki kepada Abdullah. Oleh kerana kita duk guna semua perkataan Ibnu ni dalam kehidupan, maka dihazafkan huruf alif li kasratil isti'mal, kerana terlalu banyak penggunaannya, dihazafkan huruf alif, tinggal ba dan nun. Ba itu asalnya mati, ibnun, maka diberi harakat kasrah lid darurah, untuk sebut, untuk ejanya, dan dimatikan huruf nun. Itu asal cerita bin. Faham lagi? Asal ibnun, buang alif, tinggal bin. Atau kau puang Aminah binti Wahab. Binti itu asalnya bintun. Bintun itu mana? Anak perempuan. Jadi tak buang apa-apa, cuma dikasrahkan huruf te di belakang. Kita guna dalam IC kita binti. Nampak? Aisyah binti Ismail. Khetum binti Abdullah. Binti itu benda bahasa Arab. Bahasa Melayu, anak perempuan. Kalau orang-orang India, son of. Mutusami, son of Kurupaya. Son of tu anak lelaki kepada. Sama je. Cuma kita Melayu tak pakai lah. Takut jadi serohong dengan bangsa lain. Faham? Kita pakai bank. Kita tak mau pakai bank boleh? Boleh. Kita pakai anak lelaki. Faham? Tulis di IC, Abdullah, anak Yusuf. Boleh tak ada. Betul dah tu. Cuma kata bank tu, faham dah mana anak lelaki. Jadi, Nabi Muhammad, anak Abdullah maknanya bin Abdullah. Dan bondanya Aminah anak Wahab, anak Abdul Manaf, anak Zahrah, anak Kilab. Baik. Imam Syafi'i ni Quraisy. Dia 4 orang imam mazhab. Nampak 4 orang imam mazhab. Dulu imam mazhab ni ramai, puluh-puluh orang. 18 orang, 20 orang dulu.
Tapi yang kekal tadwin, dia punya semua hukum hakam sampai kiamat, tinggal 4 saja. Ni yang ada qadhi, ada mufti seluruh dunia. Faham lagi? Ada mujtahidnya, ada yang faqihnya. Faham? 4 ni saja. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. Dalam 4 orang ini, Imam Syafi'i ini keturunan Quraisy, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tok Said lah, Imam Syafi'i kita ni. 3 lagi bukan Quraisy, orang Arab biasa yang bukan Quraisy. Itu kelebihan Imam Syafi'i. Warna tubuhnya putih. Siapa kata tak tahu tubuh putih Nabi ni putih ke hitam, kita tak tahu. Tak boleh kan? Bercampur dengan merah. Putih campur merah, bukan makna belang-belang macam baju Liverpool. Maksudnya putih ke merah-merahan. Dia putih ada juga, putih macam putih Cina tu, putih selepuk gitu kan. Putih merah. Arab Quraisy, bukan Arab. Dia kata tengok Arab Mauritania, Arab Sudan lain, Arab Yaman lain, Arab Mesir lain, Arab Syam lain. Tahu tak dia punya warna kulit? Dia tengoklah tali mesin nama belaka. Duduk 2 orang tu, nampaklah Arab Quraisy ini putih ke merah-merahan. Nah, dan bahawasanya ia Nabi kesudahan segala Nabi pesuruh. Nabi kita wajib kita kena percaya dan tidak berganjak dah Nabi yang terakhir. Wajib kena pegang begitu. Nabi kata la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi selepas daripada aku. Sebelum tu Nabi kata ana khatamul anbiya wal mursalin, aku penutup. Khatam boleh baca, khatim boleh baca. Penutup, khatam, khatim maknanya yang terakhir. Faham? Aku yang terakhir daripada segala nabi dan segala rasul, aku yang terakhir. Bila Nabi taukid lagi belakang, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi selepas daripada aku. Dan Nabi Isa AS mana pula? Sayang zilu Isa bin Maryam nawa ila dunia hakaman adla al-hadis, akan turun di akhir zaman Nabi Isa ke bumi menjadi hakim yang adil. Mana pula? Nabi kata la nabiyya ba'di, maksud tidak ada nabi lagi selepas nabi kita, ialah tidak ada lagi nabi yang dilantik. Nabi yang dilantik Nabi Muhammad lah yang terakhir. Adapun Nabi Isa turun akhir zaman, dia dilantik dulu lagi sebelum Nabi kita. Cuma dia angkat ke langit dan turun untuk menjadi hakim yang adil mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan nabi yang terakhir. Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, maksudnya yang dilantik terakhir. Nabi Isa bukan yang terakhir, sebelum Nabi kita. Cuma turun selepas wafat Nabi kita. Ia diperanakkan di Mekah dan dibangkitkan dengan negeri Mekah. Maksudnya Nabi kita wajib kita tahu lahir di tanah suci Mekah. Kita duk pergi buat haji tu lah. Dan di Mekah lah dia dibangkit, maksudnya diutuskan menjadi Nabi. Utus jadi Nabi, dilantik jadi Nabi. Dan berpindah ia Nabi kita kepada negeri Madinah Al-Munawwarah. Madinah, nama dulu Yazrib, sekarang nama Madinah Al-Munawwarah. Al-Munawwarah maksudnya yang Allah berikan cahaya. Kemudian daripada Isra' dan Mi'raj di Makkah, dan wafat ia Nabi dengan Madinah dalam rumah Aisyah, dan ditanamkan padanya pada rumah juga. Dia Nabi-Nabi ni, bila dia wafat, dia mati, dia tak boleh alih, tak boleh usung. Kita mati di ladang, tanah Tanjung, contoh. Mati di Watu Buruk, tanah Cenering. Ada mati Marang, balik Dengung. Nabi di mana dia mati, di situ. Faham lagi? Jadi kerana mati di rumah Aisyah radhiyallahu anha, maka itulah menjadi kuburnya. Rumah Aisyah ni sebelah Masjid Nabawi tu lah. Keluar pintu, masuklah masjid. Keluar masjid, masuklah rumah. Sebab tu kita pergi di Masjid Nabawi, sebelah pintu masjid, kubur. Kerana rumah Nabi situ dulu. Faham lagi? Bukan kubur buat dalam masjid. Rumah Nabi sebelah masjid. Oleh kerana mati di situ, wafat, maka ditanam di situ. Kita tak apa usung kemari-mari. Dan bahawasanya syariat Nabi kita syariat ni peraturan,
telah mengubahkan segala syariat yang telah terdahulu atasnya, lagi ia berkekal hukumnya kerajaan Nabi sampai kepada kiamat. Syariat hak dibawa oleh Nabi SAW yang terakhir dan dialah yang kekal sampai kiamat. Contoh syariat Nabi SAW, sehari semayang 5 waktu. Belum ada lagi sebelum Nabi kita 5 waktu. Dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab syirah, ada mengatakan 2 waktu saja, pagi dan petang. Faham tak gitu? Jadi itu hak sebelum Nabi kita. Bila Nabi kita dilantik menjadi Nabi, pada malam Isra' Mi'raj, Allah kata Nabi kata khamsu salawat, ada 5 solat. Faradahunallahu alaikum, Allah telah wajibkan atas kamu sekalian. Maknanya sampai bila pun selagi tak kiamat, 5 waktu inilah wajib. Tak ada tukar dah jadi 6, jadi 7, jadi 4, potong tak ada. 5 kekal. Pada malam Isra' Mi'raj, apabila Nabi Musa suruh minta kurang, lalu dikurangkan kepada 5 waktu saja. Lepas tu Allah kata ke mana? 5 ini satu ketetapan. Faham lagi? La yubaddalul qaulul ba', selepas ini tidak dipinda lagi yang 5 ini. Maksudnya kekal 5 waktu sampai kiamat. Itu syariat. Lagi apa syariat Nabi? Wuduk, basuh muka dulu, basuh tangan, kepala dan kaki. Maka tidak ada lagi syariat lain mari ubah hukum wuduk kita, tak ada. Itu syariat Nabi. Tayamum dengan tanah. Tidak ada lagi akan ditukar sampai kiamat. Mesti tayamum dengan tanah. Tak boleh tayamum dengan tepung gandum, dengan bedok, ataupun dengan apa-apa benda yang bukan tanah. Itu syariat. Menutup aurat. Orang laki-laki baina surah wa rukbah. Antara laki-laki antara lutut, pusat sampai ke lutut. Kekal sampai kiamat. Orang perempuan kalau kematian suami, ya tarabbas nabi anfusihina arba'ata asyhurin wa asyara, dia kena beredah selama 4 bulan 10 hari. Maka sampai kiamat dah hukumnya 4 bulan 10 hari. Wak mari mahkamah mana pun, hakim mana pun tak boleh nak pindah dah. Nak panjang atau nak pendek. Itu maksudnya syariat kekal sampai kiamat. Jadi tugas kita ni belajarlah syariat Nabi pun dia syariat ni. Betul tak? Ni kita pergi dengar pasal tak ada kerja. Kalau ada kerja tak pergi. Faham tak pergi? Jadi macam tak usah mana. Betul tak? Imam Maliki, Imam Hanafi lu ada ngaji macam kita? ada Imam Nawawi ada ngaji macam kita? Kalau Imam Nawawi ngaji macam kita, tak ada ulama atas muka bumi. Betul tak? Kita tengoklah ada kerja, kejap. Lambat berhenti dia long kejam, datang tak berhenti lagi. Sebab dah 20 minit lebih pada berhenti, kena apa ni? Gitu. Tapi kalau kita makan banyak suka. Kita baru sudah makan chicken chop, orang belanja lah 40 ya sekeping. Kita sudah makan tu, orang nak belanja pula steak wagyu 200 sekeping. Kita pergi pula. Kita pula tau. Kita lah patut kena banyak istighfar. Betul tak? Kena banyak istighfar, banyak sedekah. Padahal kita tak pakai. Betul tak? Mana kata mendapa 2 kali makan? Datang tu. Panjang 2 kali makan. Ada ke bangkau itu? Ada. Bagai bawah. Tapi apa makan? Dah saat ni. Dah. Sekali lagi. Okey. InsyaAllah. 200 keping bawah. Kalau 8 hari jatuh golek lagi atas mi. Dan wajib pula atas tiap-tiap orang yang mukallaf mengetahui dengan tafsir dengan huraian rukun yang kedua daripada rukun Islam tersebut dahulu itu. Maka itu semayang 5 waktu, maka itu terhenti ia semayang atas beberapa syarat dan nafi dan manik. Maka yang terlebih dicerita dengan dia daripadanya semayang bersuci. Maka kami berkata kitabut taharah. Itu dia kata rukun Islam itu 5 perkara. Mengucap 2 kalimah syahadah. Hak kita duk mengaji selama ni itulah arti mengucap 2 kalimah syahadah. Daripada mengenal sifat-sifat Allah, sifat Allah yang wajib, sifat Allah yang mustahil, kemudian sifat-sifat Nabi, kemudian percaya dengan hari kiamat, dengan Rasul, dengan kitab, qada dan qadar. Sekarang masuk pula iaitu rukun Islam yang selebihnya,
Tunaikan solat 5 waktu, zakat, puasa dan haji. Dia akan terang secara detail. Yang paling tinggi sekali ibadat ialah solat. Nah, tapi solat dia kunci dia ialah bersuci. Faham lagi? Tak ada suci, tak ada solat. Walau mu duduk zaman Nabi, tak ada suci, tak ada solat. Mu bersuci dah betul, dak sah gak solat. Macam kita cerita sama tu, seorang laki-laki dia ambil wuduk depan Nabi. Dia basuh depan ni. Tumit tak kena air. Sedangkan Allah kata dalam Quran, wa arjulakum ilal ka'bain. Tak wajib kamu basuh kakimu masa wuduk itu sampai habis tergelang habis buku lali ni semua sekali. Faham? Dia gonyoh depan ni. Belakang tak kena air. Nabi pun tengok Nabi kata wailul lil aqabinan nar, celaka sungguh 2 kaki lelaki ini dalam neraka jahanam. Itu zaman Nabi, zaman barakah. Zaman paling berkat. Tak mengaji, bab wudu, tak sah. Betul tak? Dan kalau zaman kita tak mengaji, zaman paling suai. Zaman kita zaman paling berkat ke paling suai? Nah, zaman paling suai ni. Anak bunuh ayah, ayah bunuh anak, laki bunuh bini, bini bubuh bini, laki bubuh bini latong masuk seming. Tak, betul tak? Bukan zaman kita. Jual ikan tipu, jual sutong lebong. Jual ayam lebong kok. Jual geriang lebong. Orang beli lebong. Bubuh boleh dah pelang 7 tir ke Kedawi. Beli kata puak habis tu tinggi lah sepit. Zaman kita ni tak? Zaman penuh. Tipu mo pagi petang menipu. Lepas tu tak ngaji pula. Kau gerak. Zaman Nabi zaman berkat tak gaji pun. Nabi kata celaka 2 kaki orang ini dalam neraka jahanam. Bahasa tumit belakang tak kena air. Itu zaman berkat. Betul tak? Amang itu amang kena lepong. YB lepong ayat. YB ada lepong ayat. Tapi bukan Terengganu lah, negeri lain lah. Betul tak? Kalau kita sokong dia takkan lupakan kita tak apa mata hidung. Nampak aku ni? Ni zaman dia. Dia kata beberapa syarat semayang itu terhenti ia atas beberapa syarat. Maksud terhenti di sini bukan bila kita buat semayang itu pakai sah. Dia ada syarat dia. Kalau tak ikut syarat maka tak jadi semayang. Iza saqata syartun saqata masyrutun. Apabila syarat tidak ditunaikan maka yang disyaratkan iaitu solat tidak akan berlaku. Dia kata dah kalau ketuk kena ambil wuduk. Gitu ya, ketuk slow. Nabi kata dah kalau lena ambil wuduk. Kita lena dah tapi nak ambil wuduk hujang tak juk-juk pakai mayang lalu tak ada. Saqata masyrut, semayang tak akan jadi. Nampak? Jadi kita belajar. Pakat belajar sungguh-sungguh. Tak rugi apa-apa sebab dunia kita boleh dah. Tahu tak? Kita boleh lagi dunia. Boleh dah siang hari. Nak basikal boleh basikal. Nak motor boleh motor. Nak beli kereta ada kereta. Nak bini boleh bini. Nak laki boleh laki. Nak anak berek tu biar anak. Nak rumah boleh rumah. Nak benda lagi. Nak wai suku boleh. Nak rezek boleh beli. Dah. Ngaji bodoh. Ngajilah sungguh-sungguh. Tahu tak? Sekejap je. Siang banyak dah Tuhan beri kita. Dengan kegembiraan, dengan keseronokan, dengan panjang umur, orang lain mati COVID, kita hidup oleh ada. Ada Tuhan mampu kita baru ni guna remuk. Kalau COVID baru ni, Tuhan matikan kita. Mana rasa? Betul tak? Tiba-tiba hidup. Tak mau mari dengar kau. Elok tak turun duduk tanam. Dan nafi dan manik. Nafi ni benda yang menafikan sah. Contohnya syarat sah basuh anggota wuduk ialah tidak ada sesuatu yang menghalang di atas lengan. Tiba-tiba ada lilin. Kita sapu juga air itu tidak sampai kepada anggota wuduk kerana ada manik, ada penghalang. Lilin itulah yang menafikan akan sahnya wuduk. Bila wuduk tidak sah, maka tidak berlaku sembahyang. Dan kalau kita tak sedar dimaafkan. Semayang tetap tidak sah. Contohnya kita tak sedar ada krisi ikan di bawah lengan kita ni. Kita ambil wuduk macam biasa.
Ingat kata, tidak katalah pasal dari segi syariat, ada sisi ikan. Tapi di akhirat kita tidak berdosa. Kerana bukan sengaja. Dan bukan cuai. Kita duduk perasan, sudah bersih. Kita tak sampai kita tak semayang tu. Semalam kita dah ingat semayang Isya. Kalau kita ingat hari ni, okeylah. Falyusalliha idza zakaraha. Bila ingat, kamu qada. Tapi mungkin ada yang kita dah ingat sampai mati. Kita dah ingat bahawasanya kita telah meninggalkan satu salat pada sekian bulan. Betul tak? Maka di akhirat tidak diazab. Tapi pahala kita mengerjakan solat itu tidak ada. Kerana kita memang tidak mengerjakan solat itu. Faham lagi? Maka yang terlebih dicerita dengan dia daripada solat bersuci. Maka berkata kami kitabut taharah. Wallahu a'lam. Baik, kita lancarkan kutipan sumbangan derma. Sumbangan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini, kita nak buat menara masjid. RM40,000. Ada dah RM40,000. Kita nak RM40,000 lagi. Tabung pengurusan masjid dan kepentingan dan maslahat orang ramai juga akan kita gunakan. Sila jalankan tong daripada kanan anda ke kiri. Bagi yang melihat live Facebook, nombor akaun ada tertera di bawah skrin. Tak ada. Bil api saja. Tak ada akaun. Okey. Bil api surau ladang kita ini nombor akaunnya 220706253602 atas nama Pegawai Agama Daerah Kuala Terengganu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Buat gerak gitu. Siapa nak tanya lagi, tak tulis lagi, boleh tulis atas sekarang. Baik, sambil-sambil kita beri sumbangan derma untuk surau ladang kita. Kita tengok soalan awal ladang. Bila imam takbir, Allahu Akbar, bila waktu afdal untuk memulakan pergerakan, contoh sujud atau rokok, habis imam sebut Allahu Akbar ke? Bila imam takbir, Allahu Akbar, bila waktu afdal untuk memulakan pergerakan. Baik, ini bukan takbiratul ihram ni. Ini takbir rokok atau takbir sujud. Makmum bertanya, kalau imam rakaat Allahu Akbar, bilakah yang terbaik makmum mula bergerak? Faham lagi? Jawabnya setelah imam selesai rakaat sampai tangan memegang lutut, maka barulah afdal makmum mula bergerak. Dan begitu juga dengan sujud. Apabila imam telah turun sujud Allahu Akbar, 7 anggota termasuk dahi sudah ada di lantai, maka barulah afdal makmum mula bergerak. Dalil Nabi kata iza raka'al imamu farka'u wa iza sajada fasjudu. Apabila imam telah pun rakaat, maka barulah sekarang kamu mula rakaat. Wa iza sajada, dan apabila imam telah pun sujud, bukan baru nak sujud. Bukan Nabi kata iza aradal imam an yasjuda, bila imam nak sujud, bukan. Iza sajada, imam telah sujud. Faham? Fasjudu, ada per situ. Per tu maknanya selepas itu maka kamu pula turun sujud. Itu yang afdal. Faham lagi? Jadi gini, ni makmum, ni imam. Allahu Akbar. Bila akbar tu, Allahu Akbar. Jadi sama belakang macam askar. Sebab ada kita tema Allah, Allah. Ada tak? Ada tengah Allah, dia Allah. Ada tunggu ikut kita. Allah, Pak, Allah. Ni Allah, Allah. Kau sama Allah. Tu imam 71, makmum 17. Allah, Allah. Lambat sikit lah. Siapa dapat lu? Imam gerak lu Allah, makmum Allah. Tapi imam 71 amal, makmum 17 kata 5. Siapa lu dari bawah? Sami Allahu liman hamidah. Berhenti dah dalam keadaan tegak, barulah makmum bergerak. Sami Allahu liman hamidah. Okey? Sebab apa? Sebab kalau untuk imam tu Sami Allah, kita Sami Allahu liman hamidah.
kita sapa dulu. Faham? Bila sapa dulu, pala keldai. Nabi kata ala yakhaful ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami ay yuhawilallahu ra'sahu ra'sal himari yaumal qiyamah atau kama qala, hendaklah takut seseorang itu angkat kepala dulu daripada imam. Allah akan tukar kepalanya pada hari kiamat dengan kepala keldai. Dah. Betul tak? Jangan gaduh. Sami Allahu liman hamidah. Baru kita gak sami Allahu liman hamidah. Ni dia imam tengah turun Allah. Dia gitu turun tu. Kalau muda sama muda bukan imam siapa dulu. Dah imam 67. Nak betul kuda nak turun. Tangan sawar. Faham? Nak ubur tapak ni takut kelecoh lah pari ni. Faham? Nak buat ni kita apa siapa dulu. Itu masalah. Jadi kita sudah potong imam. Dan kan Nabi kata ju'ilal imamu liyutamma bih, dijadikan imam supaya kamu follow, kamu ikut, jangan potong. Soalan seterusnya. Dalam tayat ada sebut selawat. Sebut Sayyidina ke atau Sayyidina? Dia selawat ni, sekurang-kurang selawat yang sah, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dalam tayat akhir rukun, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian rukun mana? Allahumma salli ala Muhammad. Itu rukun. Sekurang-kuranglah tu. Tetapi kalau siapa yang berkata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berlaku khilaf di kalangan ulama. Setengah ulama mengatakan harus, setengah ulama mengatakan afdal. Okey? Jadi ada ulama mengatakan siapa yang menambah Sayyidina harus. Faham lagi? Dan ada ulama yang mengatakan siapa yang menambah Sayyidina afdal. Okey? Kamu pegang dua tu lah, antara harus dan afdal. Faham lagi? Cuma bila kita nak kata Sayyidina itu, bacaannya dengan ya bersadu, bukan dengan ya yang mati. Kerana makna Sayyidina ni Sayyid. Nama-nama orang tu Sayyid. Kalau bahasa Malaysia SYED. SYED itu sebenarnya salah. Tak tepat. Yang tepat SAYYED. Okey? Sayyid. Y itu dua. Pada idgham ini idgham ini dia huruf mati satu, hidup satu. Faham lagi? Jadi ejaan asalnya Sayyiduna. Sin ya baris di atas. Bukan. Ya baris di bawah, sin baris di atas, ya bersadu baris di bawah, dal itu baris hadapan. Sayyidun. Faham tak? Sayyidun, pemimpin lelaki. Kalau perempuan, sayyidatun, pemimpin perempuan. Cuma kalau fasahah, mana yang lebih molek bunyinya ialah sayyiduna. Jadi kalau masuk dalam selawat dalam tahiyat, Allahumma salli ala, ada ala haraf jar, sayyidina. Jadi elokkan membaca sayyidina. Faham lagi? Kerana sayyidina itu bukan makna sayyid. Sayyid ini man apa benda ni? Man sada qaumahu. Orang yang menjadi pemimpin bagi kaum. Oleh kerana Nabi ni pemimpin siapa? Pemimpin jenis manusia. Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah. Dalam hadis, aku sayyidu. Sin, ya itu sadu. Itu yang terbaik. Okey? Soalan seterusnya. Bolehkah solat duha 4 rakaat 1 salam? Boleh? Nampak? Yang tak boleh 1 rakaat 4 salam. Solat duha 2 rakaat. Paling sikit 2 rakaat. Nak banyak lagi 4 rakaat. Lagi 6 rakaat. Lagi 8 rakaat. Ulama-ulama fiqh maksimalnya 8 rakaat. Ulama tasawuf maksimalnya 12 rakaat. Kenapa jadi lagu tu? Kerana di segi fuqaha, hadis yang 8 rakaat itu yang kuat.
Hadis yang 12 rakaat itu tidak kuat. Okey? Ada ulama sufi mereka mementingkan amalan. Nah, tak kuat tak apa, jangan hadis itu maudhu' rekaan orang. Maka sebab itulah kitab-kitab sufi 12 rakaat maksimal sembahyang duha. Nah, ada kitab-kitab fiqh 8 rakaat. Tak ada masalah. Janji buat sudah. Jadi siapa yang nak buat 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Jadi kalau kita buat 4 rakaat, 1 salam boleh, 2 kali salam pun boleh. Nah, kerana tidak ada kepastian ketentuan. Yang adanya pada waktu malam Nabi pesan salatul lail masna-masna, solat malam itu eloknya 2 rakaat, 2 rakaat. Soalan seterusnya, orang itu buat dosa tapi dia mati lemas, dapat mati syahid juga ke? Baik. Mati lemas tapi dia orang ada dosa, mati syahid juga ke? Iyalah. Kerana mati syahid yang disebut dalam hadis itu syahid akhirat. Syahid ada 2, syahid akhirat, syahid dunia. Faham? Syahid dunia, syahid yang mati berperang dengan tentera kafir, yang tidak dimandikan, tidak disemayangkan. Faham lagi? Macam syuhada sabilillah. Faham? Satu lagi dia panggil syahid akhirat. Apa makna syahid akhirat? Dia akhirat dia dapat pahala atas kematian itu. Orang lain mati itu atas katil, dia dengan lemah, susahnya nak menyawa. Nak nyawa lemah, mati terbakar, tindih di bangunan, mati beranak, mati sakit perut. Faham? Jadi adakah orang yang berdosa kalau mati syahid ini dapat pahala? Dapatlah. Kalau tidak, tak apa nak mati syahid. Yang mati syahid perang sabilillah pun orang berdosa. Dah kita siapa ada berdosa? Nah, Nabi kata barang siapa yang mati beranak, mati lemah, mati terbakar, ditimpa batu. Nabi tak kata jangan syarat tak berdosa. Dah berdosa tak berdosa tak ada peduli. Faham lagi? Jika sembahyang Jumaat doa untuk sultan, apakah hukum jika kita nak tukar nama itu pada nama kita? Jadi dia doa. Jadi apabila bila doa sembahyang Jumaat, dia khatib doakan untuk sultan. Dia tak suka, dia nak ubah nama dia. Nah, tak ubah nama pun tak ada masalah, tak payah ubah nama, ubah saya jelah. Allahumma fili. Nah, Allahumma hdini, ampunkan aku, berikan petunjuk bagi diriku, tak ada masalah. Kita jumpa wallet dalam laut, ada duit US dollar, apakah hukum kita ambil? Barang tu barang jatuh ke orang sipang dalam laut? Barang jatuh. Barang jatuh, Nabi kata arif wa haula, kamu iklankan penemuan itu selama 1 tahun. Tak fiqh kata lepas 1 tahun kamu boleh milik, boleh belanja. Cuma tandakah kuantiti. Contohnya $20. Takut-takut ada orang yang menuntut. Faham? Maka senang dikembali atau bayar di kemudian hari. Okey? Arif wa haula, hendaklah kamu iklankan 1 tahun. Dulu dalam kitab-kitab fiqh, cara mengiklankan sebelum khutbah Jumaat atau selepas solat Jumaat. Sekarang senang, media sosial. Tulis dalam Instagram Model Keren Kilometriko. Faham? Saya ada jumpa tadi diving di Pulau Kapas. Duit $200 dalam laut, air ketinggian 33 meter. Siapa-siapa yang ni sila berhubung dengan saya begini. Senang. Tengok nak? Apakah hukum orang yang mati tak sempat mandi wajib? Maka dimandikan mayatnya itu dengan mandi wajib juga. Sebab tu yang mandi wajib mandi ni ada beberapa jenis orang. Yang pertama, perempuan yang wiladah, perempuan yang haid, perempuan yang nifas. Lagi, orang yang keluar mani, orang yang melakukan persetubuhan, lagi mati. Faham? Mati, melainkan mati syahid yang berperang. Jadi mu tak mandi junub, dimandikan juga dengan kematian kamu. Soalan seterusnya, memancing ikan dalam kolam berbayar ada unsur judi atau tidak? Kita bayar RM30 mancing sejam. Boleh ikan, boleh ke kita, tak boleh ikan, boleh ke tokai. Apa dia boleh ke tokai? Pitih boleh ke tokai. Faham lagi? Maka kita pun mancinglah RM30 sejam, tak boleh ikan seekor. RM30 itu boleh ke tokai. Faham lagi? Kalau kita boleh ikan pula, ikan itu boleh ke siapa?
Boleh ke kita? Okey, kalau 30 kilo. Sekilo apa ikan siakap? 10 riyal, 30 kilo. Contohlah contoh. Faham lagi? Tokai rugi ke kita rugi? Jadi dalam Islam ini tak boleh sebelah pihak mengalami kerugian. Tak boleh. Faham lagi? Sebab itulah kena buat kolam, buat hati-hati, jual ikan senang. Mana memancing di sini hanya bayar upah duduk atas gerai aku je. Bukan atas jual ikan tadi. Nanti boleh ikan ni tahu harganya. Baru betul. Faham lagi? Lepas tu banyak pelawak. Tulis petang tu. Pagi tulis dah. 200 ekor anak siakap. 2 kilo seekor baru dilepaskan di kolam. Padahal lepas seekor. Orang tengok, wah, kata masing-masing. Seekor tak lepas. Minggu lepas ada 3 ekor. Bohong tak itu? Banyak. Yang kita tahu tu penternak yang buat ni. Dia mengaku. Lain ni dia dakwah dah lah. Tapi itulah tipu hello. Jangan tuduh ke orang pula. Tapi berlaku gitulah. Jadi orang dengar baru lepas ikan, orang semangat tak? Ayah 30. Ya, tamak duduk. Tak gerak terus. Faham tak? Lalang kengak. Tengok supik. Bagaimana pembagian daging korban akikah? Mana lebih afdal, mentah atau masak? Kalau kita korban, wajib beri pada orang miskin yang mentah. Kalau tak ada beri yang mentah, tak sah korban. Banyak kan tak sah. Boleh 10 kilo sebagian, buah dalam peti, esok gula. Makan anak beranak, kawan-kawan jabat mari makan mereka. Dan mana hak mentah beri kau orang fakir? Tu tak ada. Tak ada. Tak ada, mazhab ayah ping. Jadi tujuan korban nak beri makan kepada orang miskin satu jenis makanan iaitu daging yang mereka tak mampu membelinya. Itu tujuan korban. Faham lagi? Nak suruh dia rasa. Kita tak rasa kita. Batulah boleh 13 kilo, setengah kilo bagi orang miskin, 12 kilo setengah balik rumah. Faham? Halah tu. Adapun kalau akikah boleh kita masak. Kita panggil orang makan rumah, boleh kita masak, kita hantar rumah orang. Itu yang afdal. Tidak afdal, beri yang mentah. Tapi boleh. Yang afdal, beri orang makan. Sama ada kita masak, jemput orang mari makan rumah, daging akikah, atau kita bukuh, beri sebuah rumah. Mana lebih afdal? Atau ke rumah orang, lebih afdal. Kerana bila panggil di rumah, ada orang tak dang mari. Tapi kalau dia hantar di rumah, semua dang sakut pintu belakang. Lagi. Banyak mana orang yang berkorban boleh ambil daging? Kalau korban itu korban wajib, tak boleh ambil. Walaupun satu besar semut tak boleh. Korban wajib ke mana? Kalau aku baik sakit ni, aku nak korban sebahagian. Satu bahagian tahun ini. Kerana Allah. Maka jadilah korban itu nazar. Bila dia baik sakit, wajib dia masuk korban. Semua satu bahagian tu wajib sedekah. Tulang dia ada kawan-kawan jabat dia hak tidak fakir miskin, tak sah. Semua mesti sedekah. Bila sedekah, penerimanya wajib semuanya fakir dan miskin. Faham? Tapi bukan korban wajib, korban sunat macam kita masuk nak tahu. Kalau korban sunat, ada dua cara. Cara yang pertama, ialah cara yang terbaik, iaitu yang Nabi buat. Ambil setapak tangan gitu, daripada sepeseng hak kita, balik rumah makan anak bini ayah kita. Mana sekali nanak seperiuk lah. Cekor gitu boleh sekilo 2 kilo kau. Selebihnya 8 kilo 10 kilo sedekah. Itu yang paling baik. Yang kedua sunnah orang Melayu. Cekor gitu boleh sikit, awi kau orang. Sebeseng balik rumah. Padahal makan Ramadan nak bulan kita boleh makan daging, betul tak? 30 kilo gaji kita 3,000. Tapi kalau orang sesak, ada duduk depan gerai daging? Tak ada. Kat gerai ikan pun dah duduk kat ikan kiri. Gerai ikan kan? Ni ikan kiri, ni ikan merah, ni ikan muduk, ni ikan ebek, ni ikan benda. Allah, ni ikan bawah. Orang miskin duduk kat tu. Dak hidup leno. Anak pelaling, anak layang. Nak beli boleh 7 ekor, boleh tak? Tambah ekor lagi. Dia tambah ekor lagi. Susah. Tu daging. Muak lapar benda sampai habis sampai penuh peti. Zekah habis kau orang.
Dia dah akikah lagi boleh tak masuk korban? Boleh. Orang yang belum akikah, belum korban, nak masuk akikah saja boleh, nak masuk korban saja boleh. Nak buat dua-dua, afdal. Akikah 500 ya, korban 500 ya, habis 1000 dua bagian. Dah kata ulama, kalau orang yang tidak akikah lagi, afdal akikah dulu. Tapi dia nak pergi buat yang korban juga, dipersilakan. Tak ada masalah apa-apa pun. Faham lagi? Allah saja akikah dulu kerana belum diakikahkan. Faham lagi? Kalau kita nak semayang jamak takhir, kena niat dalam waktu zuhur. Ya. Dia bawa kereta. Dari Terengganu nak pergi KL. Siapa dia ajar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur lah. Kita nak semayang sekarang ke nak semayang dalam waktu asar? Nak semayang dalam waktu asar. Buat dalam hati kita, hadirkan masa bawa kereta tu, aku nak semayang jamak takhir. Sah dah. Atau aku nak semayang zuhur dalam waktu asar. Atau aku nak takhirkan solat zuhurku ini. Boleh belaka. Apa saja makna itu. Niat orang putih pun boleh. Nak khabar, nak semayang zuhur, karang dalam waktu asar. Jadi bila masuk waktu asar, dia tak semayang zuhur, tidak berdosa. Kerana sudah berniat untuk semayang dalam waktu asar. Mana kalau tak niat nak semayang dalam waktu asar, bawa kereta serik, masuk orang bang asar, berdosa. Sebab apa? Meninggalkan solat zuhur. Faham lagi? Daging korban boleh tak wasap buat jamuan? Tanya pula. Bolehlah bagi amung. Hak bagian wajib sedekah, wajib sedekah. Jangan semua buat makan. Hak bagian kita, kau pandai. Nak buat steak, nak buat chicken chop, chop gabeng celup tepung. Kau pandai hakmu. Nak buat singgang, nak buat sate, nak masak hari ni, nak masak minggu depan. Hak bagi amung. Hak orang penceking, afdal disegerakan. Soalan seterusnya. Solat fardu bukan qada, tapi giniat qada. Sah tak solat saya? Sah. Mana? Kalau dia tidak ada qada. Dia tak ada qada. Dia nak sembahyang zuhur, dia salah niat qada. Bakal jatuh sembahyang zuhur tu. Faham lagi? Kalau dia ada qada, jadi solat qada. Soalan seterusnya. Di depan orang perempuan, orang laki-laki wajib tutup badan. Tetapi mengapa bila berhaji laki-laki perlu buka sedikit bahagian badan yang di atas? Sebab itulah ketika seorang perempuan datang berjumpa Nabi di depan Kaabah ketika ihram. Faham lagi? Sahabat Nabi duduk tengok ke puan mari tanya soalan. Nabi pun pegang kepala dia, Nabi pusing tak lain. Nah, tak? Kerana ketika itu perempuan itu membuka muka, tidak memakai niqab. Nah, ketika sedang ihram. Jadi dalam masalah ihram, laki-laki ini pakai tutup sebelah. Faham lagi? Maka bagi kaum perempuan, yaghdudna min absarihinna. Mereka naklah menundukkan pandangan. Laki-laki yaghdudna min absarihim. Orang laki-laki tundukkan pandangan bila dapat lihat perempuan yang sedang beribadah. Bukan makna perempuan boleh beribadah, kita boleh tengok itu. Oh, tak apa, jangan tak apa. Pakaian ni belaka dah kan? Tak boleh kau. Faham? Pakaian itu sebagai ritual dalam beribadah. Soalan seterusnya. Apakah neraka Zamhari itu neraka sejuk? Ya, neraka sejuk. Sejuk mana? Wallahualam. Kena masuk neraka dulu. Tapi sejuk yang mengazabkan. Faham? Nampak? Sejuk yang mengazabkan. Sejuk azab juga. Azab. Ni sejuk gini kita tak senang hati dah. 17 darjah Celsius. Betul tak? Kalau 24, 23 sedap sikit semayang. 17 tak pasyak dah gitu sejuk. Pernah tak duduk di tundra? Pernah tak duduk di Baltik? Pernah tak duduk di Vladivostok? Berapa? Negatif 40. Negatif 40. Bulu kening ni macam batu ngasah. Kah ketum. Faham lagi? Susahnya hidup ni. Kenapa sejuk? Neraka hak sejuk ni beribu-ribu kali ganda lagi. Ada nak ayat nak pelembutkan hati polis kalau dia nak saman kita? Tak ada ayat, kena minta maaf jelah. Saya tak nampak tadi. Saya ingat ke hijau, rupanya hijau belah nu. Dia beri maaf lah.
Ni mu terang-terang, merah, rau hang juga. Dah, minta maaf deh, minta maaf korok. Orang lain dapat bodoh gapok roboh. Kalau orang gila kejar orang tengah jalan memudarat, boleh kasih langgar mati. Tak, dia gini, dia kita melanggar untuk menghalang kemudaratan, bukan nak langgar nak bunuh orang. Ayah minta duit dengan anak masih belajar, apakah hukumnya? Hukumnya harus ayah boleh minta dengan anak dia. Faham lagi? Dan anak dia tak bagi nak buat aku mana? Nah. Jangan ayah minta dengan anak orang. Sedangkan ayah tak pernah beri nafkah. Nafkah beri tak beri, itu hak dia. Kita ada ayah yang tidak baik, tak tunaikan nafkah. Lepas tu kita bila besar kita nak balas dendam. Janganlah gitu. Faham tak? Dengan sebab manusia itu tak sunyi daripada salah dan silap. Itulah kesalahan ayah kita. Maka kita wabil walidaini ihsana. Dengan dua bapa tetap berbuat baik. Faham lagi? Tak ada rugi apa pun. Nenek nak buat ibadah korban pada cucu yang belum balik, umurnya 3 hingga 4 tahun. Terima kasih. Anak orang kena minta izin daripada bapaknya. Okey? Bini dia staf kita 8 tahun kerja jabat kita. Kita nak korban sebagian untuk bini orang, tak boleh. kena kabur ke laki dia minta izin, faham? Kita baik sangat dengan anak kawan kita. Pasal dia jumpa dia baik emang dengan kita, budak tu. Kita nak korban untuk dia, tak boleh. Biar merapak lagu mana pun, kena tanya ayah dia dulu. Okey? Perempuan uzur boleh tak pergi mengaji? Boleh. Tengok mengaji apa? Kalau mengaji masuk mengaji kitab boleh, tapi tak boleh duduk dalam masjid. Ila amir sabil, sekadar lalu boleh. Jadi kalau nak mengaji kat dalam masjid dia kena lalulah. Kau. Lobi jalan itu. Faham lagi? Ada kepening kepala. Jadi duduk dah luar pada hari. Hari ini beranda masjid, beranda masjid hukumnya haram juga. Di luar. Lalu saja boleh. Perempuan yang haid boleh masuk dalam masjid, tak boleh berhenti. Lepas tu Nabi kata, hai Aisyah, mau ambil tikar dalam masjid je. Aisyah kata, kita haid. Haid bukan tanganmu. Maka Aisyah pun pergi ambil tikar, pergi ke Nabi. Sedangkan ketika haid. Jadi ulama kata boleh untuk ambil barang, untuk lalu dan melintas. Soalan seterusnya. Tahlil arwah wajib atau tidak wajib? Tidak wajib. Kita panggil orang mari rumah, kita pun baca Quran, kita berdoa untuk orang mati, mak kita, ayah kita. Contoh. Wajib tak? No. Berdoa untuk orang yang sudah mati ini sunat. Sama seperti disunatkan kita berdoa untuk orang yang hidup. Faham tak? Jadi sunat itu benda yang molek ke tak molek? Molek. Benda yang molek. Ma yusabu fa'ilhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Siapa yang tak buat tidak berdosa, siapa yang buat dapat pahala. Jadi mak kita mati, ayah kita mati, abang kita mati, kita panggil orang masjid mari di rumah. Tolong doakan untuk arwah ayah saya yang meninggal siang hari tadi. Orang masjid pun bacalah doa. Kata ulama-ulama kalau kita nak berdoa, afdal kita mulakan dengan bacaan Al-Quran. Cuma adakah rentetan wirid yang kita doa amal dalam tahlil itu wajib gitu? Tidak. Tidak ada ketetapan syarak. Faham lagi? Mu nak berdoa selalu pun tak apa. Mu nak baca Quran saja pun tak ada masalah. Apa saja mu nak buat untuk kebaikan orang mati dipersilakan. Contohnya dia lain, di tahlil dia gini, dia tidak ada ayat kursi, tidak ada surah Al-Ikhlas, dia hanya kata malam ini kita tahlil sekali saja la ilaha illallah, kemudian dalam hati kita niat agar Allah jadikan pahalanya kepada si mati. 1 2 3 la ilaha illallah. Nasi makan nasi. Tak ada masalah. Dan orang yang tuan rumah pula dia beri makan nasi ke orang, niat sedekah untuk ayah dia hak mati. Boleh. Faham lagi? Macam sahabat baru ni. Ya Rasulullah, inna ummi qad matat atasaddaqtu anha. Mak aku mati dah. Boleh tak aku sedekah daripadanya? Nabi kata, "Na'am." Sedekah mana Malik? Sakil ma, minum air. Kat air biar orang minum. Dah kita bila orang mari tali kita kat air saja ke kuih? Kuih. Nasi. Boleh. Kita buat nasi. Ini sedekah ni aku makan kat orang malam ni. Sedekah daripada ibu bapa. Hukumnya boleh. Soalan seterusnya. Orang datang ziarah kematian mak saya, mana yang afdal? Buat tahlil atau gunakan untuk anak si mati yang duduk satu rumah? Bila berlakunya Ja'far radhiyallahu anhu meninggal dunia, wafat, maka Nabi mengeluarkan satu sabda yang terkenal. Nabi kata, "Isna'u li ali Ja'far qa'ama
hendaklah kamu buat makanan, masak dan sebagainya, pergi hantar pada rumah keluarga Jaafar. Kerana mereka sibuk nak urus kematian. Zaman kita ni, kita beri duit untuk memudahkan dia. Milik siapakah? Milik bagi isi rumah itu saja. Bukan faraid. Untuk meringankan mereka. Jadi katakan yang mati itu ayah, tinggal mak dan anak 3 orang, duit yang dapat 1,000 tu gunakan untuk belanja harian, makan minum mereka. Faham lagi? Abang-abang saudara duduk telemong apa nak sibuk Faham lagi? Apakah hukum timbalan JPKK? Ambil tabung untuk gunakan untuk bisnes. Macam-macam. Allah Rabbi. Sebab itulah kita ini kena amanah. 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 Iza tumina khona. Orang tak pakai ni bila diberi amanah dia khianat. Bahang biti surau, bahang biti masjid, bahang biti itu, biti ni. Orang beri 1,000 suruh awak makan, awak 800. Lebih 200 nyak duduk lah kocek. Ini menyakit sama. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan sesama kamu cara harta yang tidak betul seperti ini. Betul tak? Sebab tu kita telah diuji. Ada yang menang, ada yang kalah. Betul tak? Allah beri kuasa, tapi dia dengan kuasa itu dia tetap amanah. Dia menang. Ada orang yang Allah beri kuasa dan dengan kuasa itu dia lupa. Dia khianat. Dia kalah. Betul tak? Macam malam kemarin kita kuliah, Ketua Menteri Melaka bagi duduk dengar. Petang dia khabar dah, PA dia kata nak mari dengar. Kita khabar ke PA dia begini, saya ngajar tak macam orang lain, 45 minit, saya 2 jam. Jadi baik tak usah mari. Nyanyi lagi, congok depan tu. Biar 2 jam nak mari kau. Rupanya kuliah-kuliah lain pun dia mari juga bila dia berkelapangan. Nak rayak sini bukan nak keping politik, bukan apa tak. Maknanya orang yang telah diberi kuasa tertinggi dalam negeri, kemudian telah diuji dan dia lulus ujian. Dia sanggup duduk depan. Maknanya kalau kita jadi ketua menteri, kita mari tak dengar? Saya jawab. Kalau mu mari tak? Ya yakin mari? InsyaAllah pun mari tak? Betul tak? Itu bila dia diuji, sanggup duduk berpeluh berjeruk dengan orang ramai. Dan bila orang tu bila sampai selesai pun orang masih menganggap dia sebagai rakyat biasa saja. Kalau kita pakak besar, benda jadi pada kita. Ni wakak kecil pun bahang 200 ya. Bahang gomo juga. Mu bahang 1,5 aku, susu 70 ya, aku buat lagi bil 8 ya. Kenapa? Kerana kita tidak ikhlas, tidak jujur, tidak integriti. Orang yang ikhlas kerana Allah, orang yang tawakal dengan Allah, dia akan berpegang dengan tempat berpegang yang sangat kuat. Tapi kalau kerana makhluk, geboh. Kerana makhluk itu, saya mutu, lagi akan mati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na wa 'allamtana, 'allimna mimma yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.